Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah bacakan beberapa hadis Nabi SAW, ya, iaitu satu hadis yang menggambarkan bagaimana bersihnya orang yang menunaikan solat. Kita tuan-puan yang kadang-kadang jadi resah gelisah tu, jadi banyak PL, macam-macam kerenah, ya. Sebab kita pikul dosa tu banyak sangat. Sekarang ni memang tak nampak. Allah Maha baik. Kita jalan-jalan mana-mana, tak nampak bawa dosa. Betul kan? Ke ada orang nampak siapa-siapa bawa dosa? Tak. Yang nampaknya bawa handbag. Bawa apa lagi nampak? Handphone. Tu nampak. Tapi tak nampak bawa dosa. Sebab Allah terlalu ihsan dengan kita. Ya Allah pengasih penyayang, tutup aib kita. Tapi tuan-puan, walaupun dosa tu tak nampak kita buat, tapi rasanya ada. Rasanya apa? Berat. Berat dosa ni. Ya, sangat berat. Jadi bayangkan kalau dosa tu dizahirkan macam benda yang nampak, boleh masuk dalam plastik hitam. Agak-agak kita hari ni nak buat banyak mana plastik hitam? Satu lori sampah cukup? Takut sampah Kuala Terengganu tuan-puan. Lori yang bawa plastik dosa kita tu. Kalau digambarkan dengan apa? Digambarkan secara zahir. Tapi Allah tutup. Walaupun tutup daripada pandangan mata kasar, tapi rasanya ada. Apa dia? Allah beratnya sampai sempit dada kita ni, sebab membawa dosa ke mana-mana. Tak boleh. Penat kita. Nanti masalah kecil tapi jadi besar. Kenapa? Sebenarnya hati kita sempit, beban kita berat. Jadi solat tuan-puan sekalian yang kita buat dengan sebaik-baiknya tu, insya-Allah menghapuskan dosa-dosa sehingga kita jadi ringan. Rasa tak sekarang ni rasa macam ringan? Rasa tak ringan? Ni bukan kilogram kita ni, ya. Rasa ringan hati tu. Rasa lapang hati. Rasa senang fikiran kita. Maka ini berbalik kepada solat yang kita lakukan, di mana Nabi SAW bersabda, ya, dengan baik-baik sabda Nabi ini, tahtariqun. Haraqa ni tuan-puan sekalian, kalau ikutkan maksud dia terbakar. Ya. Jadi bila tahtariqun ni maknanya apa? Terbakarlah kamu. Habislah kamu. Tapi kalau ikut terjemahan, ya, dalam kitab dia tulis lagi lah, tuan-puan, terjemahan dia, celakalah kalian. Tahtariqun. Habislah berjalan sana kemari bawa dosa. Habislah ya, mendidik anak dalam keadaan berdosa yang banyak, ya. Habislah kita. Tapi apa kata Nabi? Fa idza sallaitumus subha ghassalatha. Tapi sebaik kamu mendirikan solat subuh, dosa-dosa kamu diampunkan. Jadi yang berat-berat beban apa semua tu, insya-Allah tak ada dah. Ringan. Sebab tu lepas sembahyang kita rasa ringan kan? Rasa ringan. Masalah dah cerita kat Tuhan dah kan? Dia dah adu semua dah pada Allah, dah baca doa, ringan. Thumma tahtariqun. Tapi antara subuh nak pergi ke asar tu buat dosa pula. Ya, ngumpat pula tadi. Kan, ya, ada pula menipu suami. Siapa sini tak pernah menipu suami? Cuba angkat tangan, Ustaz nak bagi hadiah. Tak pernah nipu suami, Ustazah, sepanjang saya bersama dengan suami. Kalau ada orang tanya macam tu, saya akan tanya, berapa tahun akak kahwin? Semalam, dia jawab. Semalam saya percayalah, tak ada nak nipu, tak ada nak nipu lagi. Kalau 20 tahun kahwin, 40 tahun kahwin, ya habis dah, harus dah suami kita kena tipu. Ya. Jadi dosa tu banyak. Antara subuh nak pergi ke Zuhur tu, ya Allah, ya Tuhan. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa tangan, dosa kepala, dosa fikiran, semua ada belaka. Tapi apa kata Nabi? Fa idza sallaitumuz zuhra ghassalatha. Tapi sebaik kamu menunaikan solat zuhur betul-betul, Allah bersihkan kamu. Baik tak Allah? Allah karimun, jawadun, maha baik. Thumma tahtariqun. Buat pula dosa lepas pada zuhur. Buat pula dosa tuan-puan lepas pada zuhur.
tahtariqun lagi, binasa lagi, celaka lagi. Fa idza sallaitumul asra ghasalatha, datang solat asar kamu dibersihkan lagi. Begitulah sampai kepada maghrib, begitulah sampai kepada isyak. Thumma tanamun fala yuktabu alaikum syai'un hatta tastayqidhu, sampailah kamu dibersihkan saat solat isyak, kemudian kamu tidur dan kamu berada dalam keadaan bersih sampailah kamu bangun. Hari ni banyak kita dengar ya tuan-puan, tidur-tidur tak bangun dah. Ya? Orang sini ada macam tu. Ada. Sungguh tuan-puan ya. Ustazah bangun ni, sahabat ustazah tu, tapi dia tidur siang. Dia tidur siang, tak bangun dah. Ada seorang sahabat lagi, usia dia dah 50-an. Dia tengah layan cucu. Rumah dia 2 tingkat. Dekat bawah dia layan cucu, main dengan cucu. Lepas tu dia kata, nenek penat lah, nenek nak tidur kejap. Tapi ditegurlah oleh orang lain kan, dah nak masuk asar dah kan. Tapi tak apalah, penat sangat lah rasa, tidur sekejap. Tuan-puan, tidur tu tidur tak bangun dah. Macam tu je orang meninggal sekarang. Ya. Tapi kalau kita sentiasa menjaga solat, tak kiralah lepas tidur ke, masa tidur ke, bila ke, insya-Allah kita tak termasuk dalam golongan yang disebut tahtariqun, bilangan golongan yang binasa ataupun celaka. Kenapa? Sebab kita benar-benar menjaga ibadah solat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Tadi surah Al-Ma'arij tadi. Kena jaga solat betul-betul sebab Allah bersihkan kita. Jadi hidup rasa ringan. Tuan-puan, siapa sini yang rasa macam banyak masalah lah ustazah, macam sempit hati sikit lah, maknanya rasa risau, cemas, penat berfikir. Siapa yang ada rasa macam tu? Cuba angkat tangan. Angkat tangan dalam tudung pun tak apa. Ya, kalau tak nak orang sebelah tahu. Ada tak tuan-puan rasa macam tu? Ya, kadang-kadang rasa cepat stres kan, ya. Sikit-sikit nak marah. Orang kata baran lah mak dia ni kan, sikit-sikit nak marah. Kena check dekat solat kita tuan-puan. Sungguh check dekat solat. Sebab yang betul-betul menyebabkan kita tak boleh kawal emosi ya, dan sebagainya, sangat terkait dengan dosa dan maksiat yang kita buat, tapi kita belum istighfar dan bertaubat daripada dosa-dosa tersebut. Sebenarnya dengan kita melakukan solat itu sendiri, itu sudah dianggap menghapuskan dosa-dosa yang kita buat tadi, kecuali dosa-dosa besar. Dosa besar tak lut. Dosa besar kena taubat nasuha. Derhaka pada mak ayah, tuan-puan, tak boleh. Yang itu bukan semata-mata semayang zuhur, semata-mata solat asar, tapi jalannya adalah balik ke rumah, cari mak ayah kita tu. Macam mana kita dah buat dia menangis, maka buatlah dia gembira sama macam mana kadar dia menangis. Itu Nabi sebut. Ya, bab anak derhaka ni dosa besar. Lagi besar daripada tu, syirik kepada Allah. Ya, syirik kepada Allah mula dah dengan benda-benda khurafat, ya, benda-benda yang tak betul. Ustazah ada kawan tuan-puan sekalian, dulu duduk Kuala Lumpur sama dengan ustazah dia sekeluarga. Lepas tu suami dia naik pangkat, dia pindah ke Pantai Timur. Kat mana ya Pantai Timur tu? Ya, rahsia-rahsia. Pantai Timur ni ada 3, Pahang, Terengganu, Kelantan. Pindah dia. Bila pindah tuan-puan, ada masalah. Ya, masalah dia apa dia? Dia kata suami dia mula minat dengan dia punya PA, sekretari dia, setiausaha dia. Budak muda lagi, fresh, baru keluar universiti. Ya, jadi ustazah pun terpaksa urus jugalah masalah sahabat ni. Dia kata ada satu hari tu, dia kata sampai dia baling buah apa, entah apple ke buah mangga ke, dia tengah potong buah. Tiba-tiba suami dia cakap dalam keadaan suami dia pakai bedak sejuk. Orang nak kahwin lain kan, ya, yang fresh tu putih melepak. Hak ni yang nak kahwin ni tak putih,
Jadi pakai bedak sejuk malam-malam. Dia kata memang teruk perangai dia. Kata isteri dia ngadu lah, ya. Dia kata tiba-tiba suami dia kata, macam mana saya boleh kahwin dengan kamu, sedangkan test saya ni, test selera saya ni orang kulit putih melepak. Anak dah 3-4 orang boleh cakap macam tu. Ya tak ya, isteri dia tengah potong buah, dibaling buah. Dia kata mujur tak kena dahi dia. Tapi dia kata itu tindakan refleks saya. Marah sangat dengan suami cakap macam tu. Dan dia kata, tuan-puan, sebab dia tak dapat nak menyelesaikan masalah tu, akhirnya dia jumpa dengan seorang Tok Bomoh. Pergi jumpa Tok Bomoh. Bukan semua Tok Bomoh tak bagus. Tengok cara dia mengumbat macam mana. Dalam kes kawan ustazah tadi, tuan-puan, dia kata pergi jumpa Tok Bomoh. Dia kata Tok Bomoh suruh buat apa? Tok Bomoh suruh ambil barang-barang dalam suami, pergi hanyutkan ke laut. Dia tanya dia, Kak buat ke? Dia kata buat sungguh. Buat sengonti. Ya, dia kata buat sungguh. Dia kata pergi hanyut. Hanyut payah nak hanyut. Dia kata datang ombak mari balik seluar dalai tu. Habis tu akak buat mana? Cocok-cocok dengan apa? Dengan kayu. Dia kata Masya Allah Kak. Ya, kenapa akak boleh buat macam tu? Akak fikir macam mana Kak? Allah tak boleh lah. Kita memang betul-betul nak jauh lah daripada suami kita kahwin lain ni. Nampak tuan-puan sekalian? Ada baca apa-apa ke? Ada dia ajar baca apa? Baca Al-Quran ke? Tak, dia kata. Jadi tuan-puan, ya Allah, saya kata apa Kak? Istighfar Kak, istighfar. Tawakal pada Allah. Ustazah faham, akak dah geram sangat. Ya, akak dah tak tahan. Sampai kepala kita ni jadi apa? Jadi nak usaha ke mana-mana cara pun tak kisah. Kalau cara-cara macam tu tuan-puan sekalian, kita bimbang apa? Bimbang benda tu jatuh dalam perkara yang mensyirikkan Allah. Ya, tak tahu minta tolong dengan siapa ni. Kenapa pula? Logiknya pun tak ada kan? Kenapa nak dihanyut ke laut? Laut tu lazimnya ada ombak. Mana boleh hanyut ke laut, betul tak? Jadi hati-hati tepi-tepi pantai tu kalau nampak benda-benda tu, takut ada orang menganyutkan. Dia dah baca apa? Mentera lah apa semua. Jadi kalau dosa syirik tuan-puan sekalian, ini yang paling besar. Tidak dapat terhapus semata-mata kita solat. Kita kena betulkan akidah tauhid kita. Ya, kita kena betul-betul taubat nasuha kepada Allah. Tapi untuk dosa-dosa selain daripada syirik, selain daripada dosa-dosa besar, muslimin muslimat pasti akan rasa sangat ringan sekali setelah menunaikan solat 5 waktu sehari semalam.